sekarang. Okey. Jadi hari ni kita akan lihat tajuk 3.3 darah manusia. Okey, so cikgu ulang semula sedikit tugasan offline kamu yang semalam. Okey. Sebab 5 orang sahaja yang buat tugasan yang saya bagi tu. So kalau boleh saya nak separuh daripada kelas sekurang-kurangnya. Okey. Cikgu nak terang lagi sekali lah. Okay. So, kita tengoklah tajuk kriteria kejayaan kita untuk tajuk kita hari ini. Ada 3 kriteria kejayaan. Yang pertama, kamu boleh menyatakan 2 daripada 4 komponen darah manusia. Yang kedua, kamu dapat menyatakan 2 daripada 4 kumpulan darah manusia. Yang ketiga, kamu dapat menerangkan 2 daripada 4 fungsi komponen darah manusia. Ini yang kelima ni. Okey, yang kelima pula dah. Yang keempat, ada 4 menerangkan padanan darah penerima dan penderma bagi semua kumpulan darah. Okey, so kita tengok komponen darah manusia. Okey, so kita tahu darah ni, apa fungsi darah? Darah ni dia akan mengangkut oksigen dan juga nutrien ke sel badan. Jadi darah ni juga akan mengangkut bahan kumuh dari sel badan untuk disingkirkan. Okey. Jadi kalau awak tengok, kalau awak tengok darah ni dalam rajah foto 3.7 ni, 2 komponen darah, ada cecair kuning, cecair merah. Okey. Bila awak tengok darah awak tu, awak nampak ke cecair kuning tu? Nampak tak? Tak nampak kan? Sebab darah kita tu darah kita yang warna merah yang kita nampak biasa tu belum lagi diasingkan. Okay, kita belum asingkan lagi. Jadi macam mana kaedah kita nak asingkan darah ni kepada komponen-komponen dia? Kita menggunakan kaedah emparan. Okay, di mana cara dia kita campurkan, kita putarkan campuran darah tu dengan cepat. So kalau dekat makmal kita menggunakan alat. Okay, alat seperti gambar rajah 3.8. Okay, so biasa doktor dia akan ambil darah. Okay, dia akan ambil darah. Awak akan nampak dalam bekas macam tabung uji tu, darah tu warna merah sahaja. So darah tu dia akan asingkan menggunakan kaedah emparan. So ini adalah keadaan darah sebelum emparan dan selepas emparan. Okey, so kita tengok apa sebenarnya komponen darah ni. Okey, so komponen darah ni dia terdiri daripada 55% plasma darah yang berwarna kuning tu. Okey, yang kedua sel darah putih. Sikit je sel darah putih ni dan juga platelet ni lebih kurang daripada 1%. Dan yang ketiga 45% adalah sel darah merah. Okey. So kita nak mengkaji bahan yang diangkut oleh darah. Okey, ini cikgu minta kamu jawab menggunakan modul. Betul tak? Awak buat tak menggunakan modul? Buat tak? Boleh dengar ke suara cikgu ni? Boleh. Okey, awak buat tak yang lain? Tak buat kan? 5 orang tu sahaja yang buat. Okey, so sekejap. Okey, jadi kalau kita tengok dalam modul muka surat. Cikgu tengok kat sini. Modul, ni kita dah jawab. So tak payah tengok. Kita tengok modul muka surat
16, okey, aktiviti 3.5 tu buku teks muka surat 97 ni. Okey, sama je. Okey, so dia suruh kita lengkapkan jadual bahan yang diangkut oleh darah. Okey, so apakah bahan yang diangkut oleh darah? Tapi cikgu sebenarnya okey, bahan-bahan ini diangkut oleh siapa? So kamu tolong yang dah buat, kamu boleh semak. Yang kalau salah, kamu betulkan je lah. Terus guna pen merah. Yang belum buat, kita lengkapkan bersama-sama. Okey, so kita lihat nutrien. So tadi cikgu kata, darah kita ni dia akan angkut nutrien, gas, enzim, hormon, bahan kumuh. So kita nak tengok sekarang, nutrien ni dia diangkut oleh siapa? So kita tahu kita ada berapa uh, komponen darah tadi, kita ada empat ataupun tiga lah, dia ada tiga lapisan kan. Okey, so dia ada plasma darah, dia ada sel darah merah, sel darah putih dan juga platelet. So antara empat ni, yang mana yang mengangkut nutrien? Bahagian mana yang mengangkut nutrien? Siapa tahu? Yang mana yang mengangkut nutrien? Tahu tak yang mengangkut nutrien tu siapa? Tak tahu. Tak tahu. Okey, yang mengangkut nutrien adalah plasma darah. So kita tulis dekat sini, diangkut oleh plasma darah. Jawapan dia pendek je. Okey, diangkut oleh plasma darah. Okey, gas. Gas oksigen, gas karbon dioksida, dia diangkut oleh siapa? Plasma ke? Diangkut oleh siapa ni? Darah merah. Ya, sel darah merah. Bagus. Betul. Okey, yang ketiga, enzim. Siapa yang mengangkut enzim? Siapa yang mengangkut enzim? Siapa yang mengangkut enzim? Siapa tahu? Diangkut oleh plasma darah juga. Okey, plasma darah. Okey, hormon. Hormon pun diangkut oleh plasma darah. Okey, bahan kumuh. Bahan kumuh diangkut oleh siapa? Diangkut apa? Diangkut oleh siapa ni? Sel darah putih. No, sel darah putih fungsi dia apa? Fungsi dia untuk melawan jangkitan bakteria. So dia akan mempertahankan badan kita daripada jangkitan bakteria. So bahan kumuh, bahan kumuh ni kita depends. Kalau karbon dioksida, dia diangkut oleh sel darah merah. Tetapi kalau bahan buangan yang lain, dia akan diangkut oleh plasma darah. So dekat sini kita katakan diangkut oleh sel darah merah dan plasma darah. Okey. Dah ke? Dah. Okey, thank you. Seterusnya kita tengok dekat sini. Okey, next kita tengok. Sikit je hari ni cikgu pun tak berapa nak sihat ni sebenarnya. So dengan internet tak apa nak okey. So kita habiskan tajuk ni, lepas tu cikgu akan dismiss kelas awal sikit Okey, so kita tengok sini kumpulan darah. Okey, kumpulan darah manusia. So
cuba angkat tangan. Cikgu nak kamu angkat tangan. Berapa orang yang mempunyai darah A? Berapa orang yang darah dia A? Okey, Huda. Lagi? Oh, Huda seorang je. Azrin. Okey, darah A, darah A. Berapa orang darah A? Okey, saya saya pun nak raise hand sebab saya pun darah A. Tak tahu macam mana okey, macam mana tak tahu ni? Okey, tak apa kalau kamu tak tahu sebab tak ada kepentingan pun. Macam mana kita nak tahu kita darah jenis apa? Okey, kita kena buat cek darah lah. Okey, tapi untuk tingkatan 3 kita tak ada eksperimen yang untuk cek darah. Kalau kamu naik tingkatan 4 nanti untuk belajar biologi, ada satu eksperimen kita boleh cek darah kita. Kita nak tengok antigen apa dalam darah kita. So kita tahulah kita darah kumpulan apa. Okay, so tadi ada berapa orang darah A tadi? Ada 3 orang kan? Huda, saya dengan Azrin. Okay, thank you. Turun tangan. Okay, berapa orang kumpulan darah B? Okay, berapa orang kumpulan darah B? Huda darah B ke Huda? A ke B ni Huda? Okay, Huda dah turun tangan dah. Alright. Berapa orang darah B? Macam tak ada je. Berapa orang darah C? Ada tak yang darah C? Semua tak ada ni. Berapa orang yang darah O? Okay, Nisat darah O. Raiha darah O. Wow, ini orang-orang penting ni. Rania darah O. Kenapa cikgu kata orang penting ni? Nanti cikgu cerita kenapa dia orang penting. Okay. Right, thank you. Okay, darah AB. Darah AB. Siapa darah AB? Senang cerita. Siapa yang tak tahulah dia darah apa? Cuba raise your hand. Cikgu, saya tak tahu pun saya darah apa. Okay, Hana, Natasha, Diana, Adam, Kamalia, Hazwani, Halimatus Sania, Saifullah. Azrin bukan darah A ke tadi? Azrin bukan, silap. Kamalia, Hazwani. Ni tak tahu darah apa. The rest tu, yang tak raise hand tu, tak tahu darah apa dan ada yang tahu, ada yang tak tahu. Okay, so macam ni. Kalau nak tahu darah apa tu memang biasa kita kena buat cek darah lah. Okay, cek darah. So kalau pergi klinik, doktor sekejap je dia boleh tahu darah kita darah apa. So kamu kena tahu. Sebenarnya penting kita tahu kita darah apa supaya sekiranya berlaku apa-apa, senang untuk kita nak derma darah. Senang untuk proses pendermaan darah. Okay, so sebenarnya yang menentukan kumpulan darah manusia ni dia ditentukan oleh antigen. Antigen yang berada di dalam sel darah merah. Okay, so hari ni kamu belajar istilah baru iaitu antigen. So antigen ni, antigen ni dia ada 2 je, sama ada A dan B. Antigen ni dia ada A dan B. So sekiranya antigen itu wujud, antigen yang wujud di dalam darah itu A, so seseorang itu adalah darah jenis A. So kita tengok dekat sini. Ingat tadi cikgu kata kumpulan darah kita ni ditentukan oleh jenis antigen yang ada dalam sel darah merah. So sel darah merah kita dia ada 2 jenis saja antigen. Antigen A dan antigen B. So seseorang yang kita katakan kumpulan darah A, dia mempunyai antigen A dekat sel darah merah dia. So ni sel darah merah kita. Sel darah merah kita ni berbentuk dui cengkung. So nampak tak ada antigen yang melekat dekat sel darah merah tu? So antigen yang melekat dekat sel darah merah tu adalah antigen A. Sebab itulah individu ini kita kata kumpulan darah dia darah A. Macam mana pula untuk B? Kumpulan darah B. So nampak tak ini antigen B, warna biru ni. Itu adalah antigen B. Jadi special pula.
Sekiranya dalam sel darah merah individu ini ada antigen B, jadi kita kata individu ini adalah kumpulan darah B. Okay? So nanti kalau nak buat eksperimen masa dekat biologi nanti, so kamu akan tengoklah, kita akan titik antigen mana yang sepadan. Okey, kumpulan darah AB. Macam mana pula cikgu AB? So kalau kumpulan darah AB ni dia ada dua-dua antigen. Antigen A dan antigen B. Nampak tak? Dia ada yang bulat dengan tajam-tajam biru. So dia ada dua-dua antigen. So dia adalah kumpulan darah AB. Yang cikgu kata special darah O tu, nampak tak? Dia ada antigen tak? Ada tak antigen dia? Ada. Kalaulah individu tu darah merah dia tak ada antigen, jadi dia adalah kumpulan darah O. Boleh faham setakat ni? Okey. Boleh. So ingat yang menentukan kumpulan darah manusia adalah antigen, jenis antigen dalam sel darah merah. Okey, itu antigen. Okey, sekarang cikgu nak cerita pula tentang antibody. Okey, antibody dia ada dua jenis juga antibody ni. Okey, yang first kita kata anti-A. Anti-A. Yang kedua anti-B. Okey, anti-B. Okey, so apa dia anti-A dan anti-B ni? Jadi kita tengok dekat sini. Jenis antibody yang wujud dalam darah ada dua jenis, anti-A dan anti-B. Ingat antibody ni dia tak duduk dekat sel darah merah tau. Dia ada dalam plasma darah yang warna kuning tadi tu. Okey. Antibody inilah yang akan tingkatkan imun badan kita. Okey. Jadi kalau orang tu, dengar betul-betul cikgu nak terang, kalaulah seseorang tu dia ada antigen A dekat sel darah merah dia, antibody dia mesti anti-B. Dia tak boleh sama. Antigen A dekat sel darah merah, dia punya antibody mesti anti-B. Okey, kalau dia punya antigen B, kalau dia punya antigen B, jadi dia punya antibody dalam plasma darah dia mesti anti-A. Dia tak boleh sama. Kalau anti-B dengan antigen B, darah tu akan menggumpal. Itu yang menyebabkan kematian. Okey. Dan orang darah AB tadi macam mana cikgu? Dia ada dua-dua antigen, A dan B. Bila dia ada dua-dua antigen, antigen A dan juga antigen B, makanya dia tak ada antibody. Okay, jenis bukan dia tak ada antibody. So jenis antibody dia tak ada. Dia tak ada anti-A, dia tak ada anti-B. Okay, manakala O, orang darah O ni, cikgu kata dia special tadi kan. Dia tak ada antigen. Tapi dia ada antibody dua-dua. Anti-A dan anti-B. Okay. So, antibody ini dia akan menyerang antigen yang sepadan. Okay. Antibody ni dia akan menyerang antigen yang sepadan dan dia akan menyebabkan pengumpalan darah berlaku. Tahu tak apa dia pengumpalan darah? Tahu tak apa dia pengumpalan darah? Tak. Pengumpalan darah ni, darah tu membengkuk. Okay. Pengumpalan darah ni, darah beku. Okay. Kau bayangkan, darah kita ni tak boleh beku tau. Kalau darah kita beku, macam mana dia nak mengalir dalam salur darah kan? Kalau darah tu beku, contohnya ni salur darah, so dia akan blocking. Dia akan blocking dekat salur darah. So, oksigen dah tak boleh lalu dah. Itu yang menyebabkan kematian. So, ingat, apa yang menyebabkan pengumpalan darah berlaku? Pengumpalan darah berlaku ni apabila antibody itu dia akan menyerang antigen yang sepadan. Contohnya apa? Contohnya orang tu dia ada anti-B. Okay, dia ada anti-B, kemudian dia punya jenis darah antigen A.
So sesuai lah kan? Okay. Tetapi what happen kalau orang tu dia ada anti-B, tiba-tiba kita pergi bagi darah jenis apa ni? Jenis yang antigen B. Ini yang kita kata sepadan tu. Okay, ini yang kita kata antibody sepadan dengan antigen. Anti-B, antigen B. Ada tak dekat sini? Anti-B, antigen B. Tak ada kan? So, kalau kita salah derma darah, okay, kita derma darah salah, so dia akan menyebabkan antibody tu menyerang antigen yang sepadan. Itu yang boleh menyebabkan pengumpalan darah dan boleh menyebabkan kematian. Dia tak ada sakit-sakit dah, terus mati. Okay. So, macam mana kita nak tahu siapa yang boleh derma darah? Okay. So, kita tengok dekat sini. Cikgu buat lukisan dekat sini dalam buku teks ni sebenarnya macam pening sikit lah. Okay, so kita buat ini penderma darah. Okay, ini penerima darah. Okay. So, cikgu letak sini darah A. Okay, so sini A. Sini B, sini AB, sini O. Okay, dapat tak? Okay. So sini A, sini B, sini AB, sini O. Alright, tengok dulu satu per satu. Okay, orang yang darah A. Orang darah A dia boleh derma darah dekat siapa? Darah A dia ada anti B. So dia hanya boleh derma dekat orang yang ada anti-B. So siapa yang ada anti-B? Mestilah A kan? Lagi satu siapa yang ada anti-B? AB. AB. Ingat. Darah A dia ada antigen A dan dia ada anti-B. So dia tak boleh derma darah dekat orang yang ada antigen B. Dia kena derma dekat orang yang ada antigen A sahaja sebab dia anti-B. Dia tak boleh sepadan kan? So dia boleh derma pada A dan juga AB. Okay. Alright. Seterusnya kita tengok pula darah B. Okay. Darah B dia boleh derma dekat siapa? Dia boleh derma dekat B sebab darah B ada antigen B sama dengan dia. So siapa lagi yang ada antigen B sama dengan dia? AB. AB. Okay. Okay, sekarang kita lihat pula orang darah AB. Darah AB ni boleh derma kat siapa? Dia ada antigen A dengan antigen B dan dia tak ada antibody. So dia hanya boleh derma dekat siapa? Dia boleh derma kat diri sendiri je. Sebab AB je tak ada antibody, yang lain tak boleh. Okay. Okay, mana kalau O? Okay, mana kalau O? O ni dia special. Kejap ya. O ni cikgu nak guna warna. Okay, warna ni. Okay. So O ni dia tak ada antigen. Dia tak ada antigen dan dia ada dua-dua antibody. Dia ada antibody A, dia ada antibody B. So, dia boleh derma dekat siapa? Dia boleh derma dekat diri dia sendiri. Dia boleh derma dekat AB. Dia boleh derma dekat B. Dia boleh derma dekat A. Sebab dia tak ada antibody. Dia tak ada antibody, dia tak ada antigen dan dia ada anti-A, anti-B. Sebab tu cikgu kata tadi, O ni special sebab kita panggil dia sebagai penderma universal. Betul. So dia baik hati, dia boleh derma kat siapa pun. Tetapi dialah rugi sebab dia hanya boleh terima dari diri dia sendiri sahaja. Manakala darah AB dia dikedekut. Kenapa dia kedekut? Sebab dia tak boleh derma kat orang lain. Tapi dia nak darah orang lain. Sebab apa? Sebab dia penerima universal. Okay? Okay, so inilah yang jadual ni. Cikgu terang tu. Kan?
Okay, so apa kepentingan menderma darah ni? Kepentingan menderma darah ni sebenarnya sangatlah penting. Sebab apa? Sebab setiap hari darah ni memang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. So contohnya apabila berlakunya kemalangan, macam semalam kan siapa yang tengok kemalangan LRT tu? Ada tak tengok? Tengok. Pelik ke? Bukan masuk Ah. berita. Bukan masuk apa? Dia tak masuk berita pun kan? Pagi ni Dia baru tak masuk berita sebab dia berlaku lambat dalam pukul 9 macam tu kot. Ke lepas berita 8.45. utama? 8.45. 8.45. So tak sempat masuk berita lah tu. Kan? Okay, tapi kalau tengok dekat FB tu banyak kan diorang dah viralkan cerita. So cikgu tengok pun ya Allah risaunya dengan banyak darah-darah kita nampak kan. So mungkin yang cedera parah tu dia memerlukanlah darah-darah kita ni. So macam kamu, umur kamu berapa? 15 tahun kan? Okey, 15 tahun tak boleh lagi derma darah. So nak derma darah ni dia ada syarat-syarat dia. Siapa tahu apa syarat-syarat untuk kita boleh derma darah? Dia mesti berumur 18 tahun ke atas. So kamu tak boleh lagi lah. Okay, and then mesti mempunyai berat lebih daripada 45 kilogram. Okay, kalau berat macam kamu baru 40 kilogram tak boleh derma darah. Tu syarat-syarat dia. Kemudian kalau perempuan mestilah ibu perempuan tersebut tidak mengandung, tidak menyusukan anak. So itu syarat-syarat untuk kita boleh menderma darah. Tak semua orang sesuai untuk menderma darah. Okey. So kita lihat latihan. Okay. So latihan praktis formatif 3.3. Okay, praktis formatif 3.3 buku teks. So ni cikgu nak kita jawab bersama-sama. Okay, the first question, nyatakan 4 komponen darah. Apa komponen darah? Siapa tahu 4 komponen darah? Okey Huda, sel darah merah. Sel darah putih. Platet dan plasma darah. Platelet. Macam mana je platelet dah? P-L-A-T dan plasma darah. Okey. Jadi cikgu cerita tak habis kan. Sel darah merah ni fungsi dia untuk angkut oksigen dan juga karbon dioksida. Sel darah putih, ni sel darah putih. Okey, sel darah putih ni dia macam askar, tentera So kalau badan kita dijangkiti oleh bakteria, so automatik sel darah putih ni dia akan berkumpul dalam badan kita, dia akan bina, sel darah putih ni akan terhasil dengan lebih banyak dan akan melawan bakteria yang masuk dalam badan kita. Okay. So platelet, apa fungsi platelet? Fungsi platelet ni dia untuk pembekuan darah. Okey, pembekuan darah macam mana? Biasanya kalau kamu mengalami pendarahan, okay, kamu luka berdarah, so macam mana nak hentikan darah tu? So platelet ni lah yang menghentikan darah. Sebab tu kalau pernah tak kena demam denggi? Siapa pernah kena demam denggi? Saya. Okey. Pesakit denggi ni paling risau. Sebab apa? Sebab dia punya kandungan platelet sangat rendah. So biasanya kalau kamu sakit demam denggi, doktor tak akan bagi kamu gosok gigi, elakkan pendarahan. Sebab apa? Sebab takut pendarahan tu tak boleh berhenti. So bila pendarahan berterusan, dia boleh menyebabkan kematian. Okey. Dan juga plasma. So plasma ni fungsi dia akan angkut nutrien, dia akan buang bahan buangan dari tisu. Sebab plasma ni dia terdiri daripada bahan terlarut seperti glukosa, asid amino, enzim, hormon, antibody. Okey. Seterusnya nombor 2. Nombor 2, nyatakan komponen yang paling besar dalam darah manusia. So komponen apa yang paling besar? Komponen apa yang paling besar? Plasma darah, betul. Yang dah buat tu tolong tanda dengan pen merah.
Plasma darah. Okey. Soalan yang ketiga, tandakan right kumpulan darah, penderma dan penerima yang serasi dan pangkah pada kumpulan darah penerima dan penerima yang tak serasi. Okey, kumpulan darah A, dia serasi dengan kumpulan mana? A. A dan AB. And A dan AB. So yang lain tu kita kena pangkah. Okey, darah B. B dengan AB. Yang lain tu kena pangkah. Darah AB. AB saja. Yang lain tu kita kena pangkah dia. Dan the last one, darah O. Okey, darah O. Semua boleh. Semua boleh. Okey. Okay. So soalan yang seterusnya, apakah kepentingan menderma darah? Apa kepentingan kita nak derma darah ni? Menyelamatkan nyawa orang yang memerlukan. Ya, untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Okey. So apa yang cakap tu perlahan suara dia. Untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Okey, dua contoh penyakit yang dapat dirawat melalui pendermaan darah. So apa penyakit yang kita boleh rawat dengan cara mendermakan darah? Leukemia. Ya, betul. Pesakit leukemia ni dia memang kena selalu sangat pergi derma, bukan dia derma darah, dia kena terima darah. Lagi satu? Hemofilia. Ya, hemofilia. Okey. Alright, seterusnya nombor 5, mengapakah seorang penderma darah dengan kumpulan darah O dikenali sebagai penderma universal? Ni yang cikgu terang tadi. Kenapa kita kata orang yang darah O ni dia kita panggil penderma universal? Boleh menderma kepada semua kumpulan darah. Yes, pandai. Okay, good. Bagus sangat. Boleh menderma darah kepada semua kumpulan darah. Okey. Okey, soalan nombor 5B. Mengapa seorang penerima darah kumpulan darah AB dikenali sebagai penerima universal? Boleh menerima darah daripada semua kumpulan. Ya, boleh menerima darah daripada semua kumpulan darah lain. Okay. Okey, soalan C, mengapakah tempat penyimpanan darah dikenali sebagai bank darah? Kenapa kita kenali tempat yang simpan darah ni sebagai bank darah? Tempat di mana darah disimpan dan dikeluarkan.
Ya, betul. Tempat di mana darah disimpan dan dikeluarkan. Okey. Seterusnya, soalan 6A. Okey, nyatakan dua tempat orang ramai dapat menderma darah. Pusat darah negara. Pusat darah negara. Mesti tulis huruf besar Lagi satu apa? Hospital. Dan hospital. Ataupun klinik pun boleh klinik. Okey, soalan Cikgu. 6. Ya, Kalau tempat yang mengadakan kempen derma darah, boleh. Betul. Kadang-kadang dekat shopping mall kan dia buat kempen derma darah. So boleh juga dekat situ. okey. Okey, 6B. Berikan satu situasi yang memerlukan proses pendermaan darah yang banyak. Kemalangan. Mangsa kemalangan. Okey. Okey, nombor 7. Okey, nombor 7. Pelajar 1 menunjukkan beg darah berisi darah seseorang yang telah diuji. Berdasarkan darah tersebut, nyatakan kumpulan darah penderma tersebut. So apa kumpulan penderma ni? Nampak tak dekat rajah tu? AB. Darah A, B. Okey. Okey. So selain kumpulan darah, apakah yang diuji pada sampel darah tersebut? Kita uji apa lagi? Kita uji apa biasanya sebelum kita nak derma darah? Dalam dekat sampel tu sebelum dia nak bagi dekat penerima, apa yang diuji? Kita uji jenis antibody atau kehadiran mikroorganisma. Okey, ada dua kat situ lah. So yang pertama kita uji jenis antibody dan juga kehadiran mikroorganisma. Okey. So beg darah, beg darah ni dia akan mengandungi beberapa bahan kimia seperti natrium sitrat. Apa fungsi natrium sitrat tu? Menghalang pembekuan darah. Ya, pandai sangat. Menghalang pembekuan darah. Okey, ada soalan tak nak tanya? Ada tak soalan nak tanya? Kita dah habis 3.3. So esok cuti hari Wesak. So minggu depan, minggu depan pun dah start cuti cuti sekolah. Okey, tak apa. So nanti naik sekolah nanti kita akan start exam. Kalau dah habis PDPR, cikgu esok cuti hari Wesak. Kamu bolehlah lepas subuh boleh tidur balik. Ya, betul Saiful, esok cuti hari Wesak. Okey. So boleh ulang kaji. Okey, so kalau tak ada apa-apa, cikgu nak share link kehadiran. Dah ada ke link kehadiran hari ni?